الإسلام أبو حامد الغزالي، وإلى جميع مشايخنا على طريقة أهل السنة والجماعة، شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayahanda bonda adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih diberikan nafas untuk kita teruskan kehidupan sehingga ke detik dan saat ini. Alhamdulillah, kita syukur juga kepada Allah kerana Allah masih memelihara kita dengan nikmat iman dan Islam. Allah masih memelihara kita di dalam nikmat melakukan ketaatan dan juga kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kehidupan kita ini di atas kebaikan dan ketaatan, sekaligus mematikan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bab yang ke-12 yaitulah bab yang membicarakan tentang adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, yaitulah adab-adab yang berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Jadi kena kita dah ni, kita nak belajar ni. Sebab hukum kita mempelajari tentang hukum hakam berkaitan dengan sembahyang berjemaah ni adalah sunat sahaja, pada asal fardu kifayah. Tetapi sekiranya kita ni nak menjadi makmum, nak mendirikan sembahyang berjemaah, sama ada kita nak menjadi imam ataupun kita nak menjadi makmum, ketika tu bukan lagi fardu kifayah tetapi fardu ain. Kena reti, kena tahu. Supaya apa? Supaya hasil pahala berjemaah ketika kita melaksanakan sembahyang berjemaah. Kadang-kadang kita duk berasa kita ni kira molek dah lah mari sembahyang berjemaah 5 waktu sehari semalam, tetapi disebabkan mungkin tak pernah belajar, tak pernah mengaji tentang hukum hakam berjemaah, maka sembahyang kita tu boleh jadi tak leh pahala 27 yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang sembahyang kita tu tidak sah dan haram. Kadang-kadang hukum kita sembahyang itu jadi dosa. Contohnya apa? Ketika mana kita mendahulukan perbuatan kita di dalam rukun sembahyang. Terimai tak rokok, kita pergi rokok dah. Terimai tak i'tidal, kita pergi i'tidal dah. Terimai tak sujud, kita pergi sujud dah. Maka menyebabkan perbuatan kita tadi itu haram.
berdosa kan. Ataupun boleh juga terjadi sekiranya kita ni menghadapi masalah makmum yang masbuk. Masbuk ni maknanya makmum yang tak sempat berdiri dengan qadar bacaan Fatihah. Dia tak ada lama masa qiyam dia tu dengan imam sekadar tempoh masa dia tu teluh nak baca surah Fatihah kan. Mari-mari itu terimai tu walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia pun takbiratul ihram pakai juga nak habis surah Fatihah kan. Terimai ni apa rokok dah dia baru duduk Ar-Rahmanir Rahim kan. Hinggalah terimai pun i'tidal bangun daripada rokok dia duduk siratal ladzina tak rokok lagi sempurnakan bacaan surah Fatihah ni kan. Jadi pada sakit dia ni dia rokok dengan imam dapat rakaat dan sebagainya. Hingga bila imam beri salam pada rakaat ketiga sembahyang maghrib misalnya ataupun sembahyang isyak misalnya tak kira lah, dia pun beri salam juga kan. Dia kata ambo dah rakaat kata imam daripada mula-mula tak ada apa ambo hamba tak imam. Sampai qiyam sama-sama kata imam. Tak imam i'tidal dia duduk qiyam lagi. Tak imam sujud pertama baru dia nak rokok. Tak imam duduk antara dua sujud mau derah dia rokok i'tidal sujud pertama duduk antara dua sujud. Benar? Dia kejar tak imam. Maknanya dia bermain kejar mengejar. Jadi bila imam beri salam, dia pun beri salam juga sama dengan tu imam. Maka ketika tu sembahyang dia tu tidak sah, batal. Kerana apa? Kerana dia tak ngaji, dia tak faham hukum makmum, masbuk dan muafiq. Jadi insya-Allah dalam pembahasan kita ni kita akan sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan hukum hakam, hukum masbuk dan muafiq yang berujuk juga dalam suatu kitab yang diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Baik. Jadi sembahyang berjemaah ni seperti mana yang kita maklumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih utama daripada sembahyang bersendirian dengan 20 kali ataupun 27 kali ganjaran. Setengah riwayat mengatakan 25 kali kan. Maka sembahyang jemaah ni dari segi syarak bermaksud menyambungkan solat makmum dengan solat imam. Sekurang-kurangnya jumlah dia adalah dua orang lah, seorang makmum dan seorang imam. Maka barulah dinamakan dia itu sembahyang berjemaah. Kalau duduk seorang dia kata apa sembahyang berjemaah, maka tu tak dipanggil jemaah lah, sembahyang sendirian, sembahyang ifradi kan. Baik, dan mendapat pahala berjemaah. Kemudian persyariatan salat jemaah boleh dilihat berdasarkan ayat Quran. Allah Taala sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan apabila engkau yakni wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa peperangan lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sepanjang hidup Nabi tak pernah meninggalkan sembahyang jemaah. Hatta ketika Nabi uzur, Nabi di saat-saat detik kewafatan, cerita ni. Bagaimana Nabi di saat-saat nak meninggal dunia, nak intiqal ila rafiqil a'la, Nabi demam panas yang bersangat. Sehingga Nabi pengsan beberapa kali. Sayyidatina Aisyah ketika itu bersama dengan Rasulullah orang panggil apa ni, jela dahi Nabi dengan air beberapa kali, basuh muka Nabi.
barulah Rasulullah ni tersedar daripada pengsan. Sehingga disebutkan dalam suatu riwayat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dicelup di dalam becana, dalam bekas yang berisi air, dan mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu disapu di wajah Nabi yang mulia. Ketika Sayyidatina Aisyah melakukan perkara tersebut, Rasulullah pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai Humairah, kenapa engkau tidak menggunakan tangan engkau untuk menyapu, untuk mengusap wajahku?" Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Tidak ada tangan yang lebih layak untuk mengusap wajahmu yang mulia melainkan hanya tanganmu jua, wahai kekasih Allah, wahai Rasul Allah." Itu satu kisah yang menyayat hati. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada waktu sembahyang, Nabi bangkit daripada tempat pembaringan menuju ke Masjid Nabawi. Masjid Nabi ini sebelah sahaja dengan rumah Nabi, dengan Aisyah. Ketika Rasulullah naik ke masjid, ketika itu dipapah oleh anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Rasulullah hanya sempat mengimamkan rakaat yang pertama, begitu. Lalu Rasulullah keuzuran, dan ketika itulah Rasulullah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan tempat baginda menjadi imam. Itu salah satu daripada peristiwa saat-saat terakhir bagaimana Rasulullah SAW ni masih lagi menjaga ibadat sembahyang berjemaah. Dan Nabi SAW tidak pernah mengambil ringan soal tentang sembahyang berjemaah. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam suatu hadis, bagaimana Allah Ta'ala memberi pembebasan kepada mereka yang istiqamah, yang menjaga sembahyang berjemaah selama 40 hari berturut-turut, 5 waktu, niatnya kerana Allah, maka mereka itu terselamat dari atun daripada dua golongan. Yang pertama golongan munafik, dan yang kedua golongan api neraka. Terselamat daripada api neraka, ada terselamat daripada golongan orang munafik. Apa kata Nabi? Sesiapa yang sembahyang kerana Allah selama 40 hari secara berjemaah, berturut-turut, maknanya dia usrah. Setiap hari itu dia jaga daripada subuh sehingga isyak tu sembahyang berjemaah, betul-betul jaga. Yang paling terbaik sembahyang di masjid lah, sembahyang yang tempat dikumandangkan azan. Lalu bila dia sembahyang berjemaah selama 40 hari berturut-turut dan mendapat takbiratul ula, sembahyang berjemaah tu pula bukan jadi makmum yang masbuk, makmum hak tertinggal rakaat, makmum hak pergi nak rokok dah, tapi sempat bertakbir bersama-sama dengan imam pada rakaat yang pertama, takbiratul ula. Maka ditulis bagi orang itu dua pelepasan. Pertama, pelepasan daripada api neraka. Mana orang ini Nabi beri jaminan dia tak akan jadi penghuni neraka. Allah, jaminan Nabi, tawaran Rasulullah kepada kita. Tapi kita ni gitulah, ada seorang mau alasan, ada seorang mau halangi, ada seorang mau kerjaan, sehingga tak boleh lah. Maknanya Tuhan tak bantu kita, aku nak istiqamah, tiba-tiba adalah urusan tu lah, urusan ni. Tapi apa-apa pun kita usaha lah, kita jaga. Kemudian yang kedua, pelepasan daripada menjadi orang yang munafik.
Kerana orang-orang munafik ini, mereka itu hanya menunjukkan diri mereka di dalam sembahyang berjemaah sewaktu mereka dapat dilihat. Di belakang orang munafik dinamai Nabi SAW. Semaya dulu, orang nampak muka dia lah duduk depan sekali. Bahkan sengaja duduk di sebelah kanan soft. Supaya apa? Bila Rasulullah SAW memberi salam tu, dialah orang yang pertama dilihat wajahnya oleh Nabi. Nah, manakala sembahyang subuh dan sembahyang isyak, mereka lah golongan yang paling culah sekali. Bahkan tak mari pun kadang-kadang. Nah, kerana apa? Kerana ketika itu waktu gelap gelita, Rasulullah tak nampak sahabat mari hadir ke masjid. Jadi bagi mereka tak ada guna kita ni. Nah, sebab Nabi tak tahu kita mari ke tak. Ini perangai orang munafik. Munafik ni maknanya zahirnya berkelakuan dengan kelakuan mukmin, kelakuan muslim, sembahyang, zikir, tetapi batin hatinya mengingkari tentang ayat-ayat Allah dan mengingkari tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta jauhlah, jauh daripada segala sifat-sifat kemunafikan. Allahumma ahsin, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada segala sifat-sifat kemunafikan. Kemudian apa lagi kelebihan dan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sentiasa memelihara sembahyang berjemaah ni. Jadi nasihat ni tidak lain, tidak bukan lebih kepada diri hamba sendirilah. Cuma kita ni gitulah. Nak istiqamah tu baik. Cuba terang sekali, kena keluar 40 hari kali. Keluar 40 hari ikut jemaah tabligh, maknanya bukan proses sebab nak surga. Biar 40 hari betul-betul ni kita boleh duduk dalam keadaan menjaga ibadah. Sebab apa-apa pun bila angka 40 ni kita kata angka yang keramat. Mana kalau kita boleh buat selama 40 hari betul-betul tu, insya-Allah benda tu akan menjadi amalan seumur hidup kita. Tuhan akan ada perubahan dalam hati kita sedikit sebanyak, akan ada kesedaran. Sebab itu dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man balaghal arba'in, barang siapa yang telah sampai umurnya 40 tahun tetapi ketika itu kebaikan dia lebih sedikit daripada kesalahan dia. Antara dia buat baik dengan dia buat jahat, antara dia buat khianat orang dan buat benda tak baik dengan kebajikan, lebih banyak kejahatan, lebih banyak keburukan kehidupan dia, maka ketahuilah Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan sepanjang umur, sepanjang hidup. Na'udzubillah. Itu adalah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi manusia pun bila hafal 40, waktu itulah orang panggil suatu pintu. Kalau orang kita ni dia kata 40 ni inilah kehidupan baru bermula. Life ni begini. Apa kehidupan baru bermula? 40 lah baru mula. Orang panggil, kalau orang lelaki kan masa itulah. Nak mengorak orang perempuan. Mana bini tu ada dah, mana nak cari. Mana kalau 40 ni biasa oleh-oleh kan orang ni kehidupan dia dah stabil dah sedikit. Dia dah ada survive dalam kehidupan dia. Tapi orang kita katakan bahawa 40 ni lah penentu sama ada kita ni menjadi orang yang semakin baik ataupun kita ni akan menjadi apa yang kita buat lagu tu. Walaupun itu bukanlah orang panggil satu-satunya jaminan mesti menjadi orang jahat ni, sebab tak ada kebaikan orang buat. Benda tentu juga boleh jadi juga hidayah itu datang di saat-saat keakhiran umurnya. Mudah-mudahan begitu. Tapi walih-walihnya yang disebutkan oleh Rasulullah demikian. Sebab itu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga
ketika mana umur Nabi 40 tahun. Jadi jaga-jaga dengan angka 40. Baik. Jadi orang yang menjaga sembahyang berjemaah ni juga, mereka termasuk di kalangan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, naungan arsy Allah, ketika mana tidak ada sebarang bayangan naungan di akhirat kelak di padang mahsyar. Maka 7 golongan itu salah satunya satu orang yang mana hatinya terikat, hatinya bertaut, hatinya berta'alluq dengan masjid, hatinya sentiasa ingat kepada masjid. Apa makna hati ingat kepada masjid? Oh, dia ingat ke masjid, kenapa dia sayang ke masjid? Gitu ke ada. Maksud hati ini ingat kepada masjid, selesai dia mari ke masjid untuk mendirikan sembahyang berjemaah, dia balik itu hati ni duk rindu. Bila lah pula nak masuk waktu zuhur misalnya, nak mari ni tak sabar. Jadi hebat tu, iman setara tu hebat. Iman kita kalau boleh setara tu, maknanya iman yang sempurna, kamil. Iman yang mantap. Iman yang hebat. Iman yang hebat. Sebab apa? Sebab hati itu bertaut dengan masjid. Tapi kalau mari bila nak sudah ni lambat tak ada makan-makan pun, maksudnya dekat-dekat nak beli, maknanya tu tengoklah mana itu dah sikitlah martabat keimanan itu. Tapi kalau hati itu bertaut dengan masjid, sebab itu orang yang mari sembahyang berjemaah ni pun dia ada beberapa tahap, beberapa peringkat dia ada. Hak paling hebat sekali orang yang menunggu waktu asar. Orang tak bel dia siapa ada. Sebab apa? Sebab dia menunggu masuknya waktu. Pahala menunggu masuk waktu tu dia dapat. Kemudian pahala berjemaah, pahala i'tikaf dia dapat. Hak ni siapa ni? Tak ada orang lain, tak bilang. Tak bilang tak kira dia nak mari waktu masuk dah. Mesti dia akan tunggu sebelum waktu masuk. Jadi hebat semua tak bilang. Orang panggil apa? Waman ahsana qawlan min da'a ila Allah. Siapa lagi orang yang lebih baik perkataan dan seruannya, iaitulah orang yang mengajak kepada Allah. Siapa orang yang mengajak kepada Allah? Bilal kita. Sebab itu Bilal ni setengah ulama kata afdal dia, kelebihan dia lebih utama daripada imam tu sendiri. Sebab apa? Sebab tiap-tiap orang yang mari sembahyang berjemaah ni boleh pahala ke dia belakang. Itu hebat. Ganjaran, kelebihan, keutamaan yang Nabi SAW berikan, yang Allah Ta'ala janjikan kepada Bilal. Bilal ni maknanya muazzin, orang yang melaungkan azan. Kedua, martabat orang yang mari sembahyang jemaah ni, kita kata dia mari selepas kedengaran azan, ataupun dia dengar azan, dia pun beransur, dia pun mari sembahyang jemaah. Ini martabat yang kedua, hebat juga. Yang ketiga, hak pasien ni tunggu iqamah, relax dulu, dengar berita dulu, tengok TV dulu. Orang iqamah dah gigi. Hak rendah lagi, relax dulu, tak rokok lagi. Relax. Apa tu baru sabar, biar dia rokok. Itu iman dia kata. Hak lemah lagi, hak rendah lagi, relax dulu, tak bisa halir lagi. Hak lemah lagi maknanya dengar azan tu, supaya tak dengar azan, tak ada biasa, tak terjentik pun di hati dia tu berasa nak mari ke masjid. Tapi itulah maknanya bila kita mari ke masjid, setiap satu langkah kita tu diberi satu kebajikan, diangkat oleh Allah sebanyak 10 darjat dan diampunkan 10 kejahatan, dikafarahkan. Banyak langkah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak langkah ke masjid dan menunggu satu solat, selepas satu solat, itulah ikatan. Bahkan dari satu hadis yang lain, apa kata Nabi, di antara satu waktu solat dengan satu waktu solat yang lain, baina salatul fardh, di antara solat fardu dengan satu solat fardu yang lain, di antara Ramadan dengan Ramadan, itulah kafarah
penghapuskan segala dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita. Makna satu waktu semaya itu dengan satu waktu yang lain itu adalah satu tempoh Tuhan nak menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kerana apa? Kerana seseorang itu akan berada di dalam pengampunan Tuhan selama mana dia menjaga sembahyangnya. Kita mari sembahyang subuh, kemudian kita pula mari sembahyang subuh, mari sembahyang asar, mari sembahyang maghrib, mari sembahyang isyak. Macam sekarang ni antara maghrib dengan isyak, dan kita menanti antara dua waktu sembahyang. Maka di antara waktu maghrib dengan waktu isyak itu, sekiranya ada dosa yang kita buat, di antara waktu subuh dengan waktu zuhur, sekiranya ada dosa yang kita buat, maka dihapuskan semuanya sama sekali. Itu maknanya di antara dua waktu sembahyang itu adalah kafar, pengampunan Tuhan kepada diri kita, pengampunan di antara dosa-dosa kita. Manakala ada dosa, Tuhan akan ampunkan, Tuhan akan ampunkan. Sebab itulah pentingnya kita ni menjaga waktu-waktu sembahyang. Bahkan orang yang sentiasa mengekali diri dia di dalam sembahyang berjemaah ini dinaikkan darjat oleh Allah Ta'ala. Seperti mana dalam satu hadis kata Nabi, tidakkah aku tunjukkan kamu sesuatu yang Allah Ta'ala menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Lalu kata sahabat, wahai Rasulullah, bahkan ya. Maka kata Nabi, banyak langkah ke masjid dan menunggu satu salat selepas satu salat, itu adalah kafar, pengampunan, ikatan yang diangkatkan darjat kita. Nah, kemudian apa lagi orang yang mendapat orang yang mendirikan sembahyang berjemaah ni, setiap kali seseorang itu pergi dan balik dan dari masjid untuk berjemaah, Allah menyediakan hidangan di syurga. Seperti mana sabda Nabi, sesiapa yang pergi ke masjid dan balik dari masjid, Allah sediakan baginya hidangan dari syurga setiap kali dia pergi dan balik. Jadi hukum kita sembahyang berjemaah ni pula di sisi mazhab kita adalah fardu kifayah, ataupun sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Di sisi mazhab yang lain seperti mazhab mazhab Imam Hanbali dan juga mazhab mazhab Imam Malik, hukum sembahyang berjemaah tu wajib, wajib. Maknanya kena nak sembahyang kena secara berjemaah. Itu di sisi mazhab lain. Kita mazhab Syafi'i hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada sekumpulan di suatu kampung yang telah mendirikan sembahyang di tempat yang terbuka, di masjid, di musalla, syaratnya mesti didirikan sembahyang berjemaah itu di tempat yang orang boleh keluar masuk, orang yang tidak ada rasa segan, dia nak mari, dia nak singgah, baru dah terangkat keseluruhan dosa-dosa di kampung tersebut. Kalau kita sembahyang berjemaah, tapi sembahyang berjemaah di rumah kita, maka ketika itu tidak memadai. Ia naknya diangkat segala orang panggil hukum, taklif tu bila kita mendirikan sembahyang berjemaah di satu tempat yang terbuka, macam di masjid ni di surau dan sebagainya. Kalau di rumah, dia panggil tempat tu tempat yang terhak, tempat yang bukan manusia keluar masuk. Baik. Kemudian kata pengarang kitab kita, yang pertama sebaik-baik bagi seorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyang. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu. Menjadi setakat ini ada untuk malam ini. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.